Disebabkan oleh COVID-19 ini, pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi komputer serta perantai mudah alih menjadi suatu kaedah yang lengkap bersesuaian dengan masa kini. Terdapat banyak manfaat yang boleh didapati dalam menggunakan perisian pendidikan untuk menjalankan proses PNP. Tetapi, hal ini juga menyebabkan banyak masalah seperti proses pengajaran ini kurang berkesan dan menarik. Namun, masalah ini dapat diselesaikan sekiranya seseorang itu membangunkan perisian pendidikan dengan sistematik. Hal ini dapat dicapai sekiranya panduan dari sesuatu model reka bentuk bahan instruksi, yaitu MAD. Hai, nama saya Richard Won dan hari ini kami akan menerangkan model reka bentuk MAD. MADI sebenarnya adalah model reka bentuk instruksi yang diubah suai dan ditambah baik daripada model asal iaitu AD yang direka bentuk dalam kursus teori reka bentuk instruksi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. MADI juga adalah akronim bagi 5 fasa, iaitu fasa yang pertama, Analyze, yang bermaksud analisis. Yang kedua, Design, yang membawa maksud reka bentuk. Yang ketiga, Development, yang membawa maksud pembangunan. Yang keempat, Implementation, yang membawa maksud melaksana. Dan yang kelima, Evaluation, yang membawa maksud pengujian. Manakala M pula berasal dari pengkhususan pembangunan perisian pendidikan multimedia. Secara amnya, setiap fasa mengandungi beberapa subtugasan yang dapat membantu memperjelaskan lagi fungsi setiap fasa, yang mana hal ini tidak terkandung dalam kebanyakan model reka bentuk instruksi yang sedia ada. Penggunaan model ini juga didapati berkesan digunakan oleh para pelajar serta pendidik sebagai panduan tata cara pembangunan sesuatu perisian pendidikan baru yang berasaskan multimedia. Fasa yang pertama adalah fasa analisis. Fasa analisis adalah fasa di mana yang kita akan mengkaji dan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai perisian pendidikan yang akan kita bina. Secara ringkasnya, terdapat beberapa subtugasan di dalam fasa ini, iaitu objektif, pengguna, kandungan, kaedah, platform dan juga perisian. Di dalam subtugasan ini akan digabungkan bagi mendapatkan gambaran keseluruhan perisian tersebut. Dan fasa seterusnya adalah fasa reka bentuk. Apa itu fasa reka bentuk? Fasa di mana kita akan melakar dan menggambarkan secara visual, navigasi dan juga rupa bentuk antarmuka atau paparan perisian yang akan dibangunkan. Di fasa reka bentuk, terdapat 3 subtugasan, iaitu carta alih, antaramuka dan juga papan cerita. Apa itu carta alih? Carta alih adalah navigasi atau turutan aktiviti dari awal hingga ke akhir bagi sesebuah program perisian pendidikan itu. Seterusnya adalah antaramuka. Antaramuka pula adalah gambaran setiap paparan yang ada di dalam perisian pendidikan itu. Dan yang terakhir adalah papan cerita. Papan cerita pula merupakan gambaran keseluruhan di dalam paparan perisian pendidikan yang hendak dibina. Dan seterusnya, kita masuk kepada huruf D yang kedua dalam AD, iaitu Development Phase. Prinsip persembahan elemen multimedia, misalnya prinsip teks, grafik, audio, video, animasi, warna serta gabungan elemen multimedia akan dibina dan kesemua komponen dalam pembinaan seterusnya akan mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan. Elemen tampak sokongan seperti suara latar, narasi, teks, animasi, grafik dan sebagainya dibina menggunakan perisian mengedit, lalu digabungkan menggunakan perisian mengarah. Elemen tidak tampak seperti ketepatan, konsisten, mesra pengguna, kebolehpercayaan dan sebagainya dibina melalui antarmuka untuk menyokong elemen tampak dan menjadikan bahan instruksi
lebih berkualiti serta berguna. Skrin arahan, panduan ataupun syarat akan dibina supaya pengguna dapat mengendalikan presiden pendidikan mengikut keperluan masing-masing. Kemudian bagi huruf I dalam AD, iaitu Implementation Phase, prototipe perisian pendidikan yang siap dibina sepenuhnya akan dilaksana dan diuji bagi memastikan sama ada objektif pembinaan dan penggunaan perisian pendidikan dapat dicapai. Perisian pendidikan yang siap dibina perlu dipasang pada peranti untuk diuji ralat teknikal dan kebolehgunaannya. Perisian pendidikan yang siap sepenuhnya serta sedia untuk digunakan akan diuji cuba pelaksanaannya terhadap sasaran pengguna sebelum diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya, huruf E yang terakhir dalam AD merujuk kepada Evaluation Phase. Fasa ini dilaksanakan secara berterusan dan selari dengan keempat-empat fasa lain yang dibincangkan sebelum ini. Setiap tugasan dalam setiap fasa perlu diuji sepanjang tempoh pembinaan perisian pendidikan. Fasa ini juga merangkumi pengubahsuaian dan penambahbaikan perisian pendidikan yang dibangun. Sebagai kesimpulan, dengan mengintegrasikan MAD dalam pembangunan perisian pendidikan, ianya berpotensi untuk meningkatkan prestasi dan kualiti perisian tersebut yang merupakan suatu panduan fleksibel dan berkesan. Hal ini juga berupaya untuk menjadikan proses pembangunan lebih sistematik serta meyakinkan pembangun perisian pendidikan sebenarnya mempunyai kebebasan untuk menambah atau mengurangkan subtugasan dalam setiap fasa MAD berdasarkan keperluan. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.